Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Seperti yang kita sudah duga, silap-silap hari bulan Muhyiddin dan Hadi akan berundur letak jawatan. Ramai yang kata tak mungkinlah dan tak mungkinlah. Mereka juga mempersalahkan saya. Mereka kata tak mungkinlah, tiada yang menyokong kamu menyatakan Muhyiddin dan Hadi untuk berundur atau letak jawatan. Tapi akhirnya seorang daripada orang yang banyak bercakap tentang politik, yaitu Zaid Ibrahim, juga pula menyatakan sudah tiba masa Muhyiddin dan Hadi berundur. Jadi, adakah Zaid Ibrahim ini dapat melihat bahwa Muhyiddin dan Hadi tidak lagi menambah, tidak lagi mengurang dalam Perikatan Nasional? Muhyiddin ada pun sama, tak ada pun sama. Hadi ada pun sama, tak ada pun sama. Adakah itu maksud Zaid Ibrahim? Perikatan Nasional PN gagal menawan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru KKB kerana didakwa tiada sebarang perkara yang ditawarkan untuk masa depan pengundi. Sebelum ini sudah kita nampak banyak ulasan daripada pemerhati politik, daripada media-media mengatakan bahawa memang terdapat kekosongan isu atau isi dalam kempen pilihan raya Perikatan Nasional. Mereka seperti kehilangan taji. Mereka seperti kehilangan ketajaman dalam kempen kerana mereka sudah terbiasa. Mereka hanya sudah terbiasa menjual tema agama, kaum, dan lebih menarik lagi serangan peribadi. Kadang-kadang ada yang berunsur fitnah, ulangan fitnah, dan sebagainya. Namun demikian, rakyat sekarang sudah berubah. Dengan dinamiknya politik Malaysia sekarang, sudah banyak perubahan. Terutamanya mereka lupa, mungkin Perikatan Nasional lupa bahawa yang tempat mereka bertanding itu bukan Terengganu, bukan Kelantan, bukan Kedah dan Perlis. Itu negeri Selangor, negeri yang terlalu maju, yang mana di kampung-kampung, desa-desa pun tidak boleh dianggap kampung lagi, mereka boleh dianggap sebagai sub-bandar. Jadi, isu kempen yang dijual tidak lagi berguna. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM Datuk Muhammad Zaid Ibrahim berkata kekalahan tersebut menjadi pengajaran buat PN agar menukar pemimpin mereka yang sudah sangat tua. Bukan hanya dari segi umur tetapi juga idea. Saudara, umur ini bukan diukur dari nombor sahaja, tetapi umur juga diukur daripada berapa banyaknya idea muda daripada mereka. Kerana kebanyakan idea yang mereka lemparkan hanya idea-idea yang tua. Tiada lagi konsep baru. Menurutnya, peluang kepada pemimpin lebih muda perlu diberikan untuk mencerdaskan parti dan menawarkan sesuatu yang baru kepada rakyat. Bukannya sekadar mengimbau jasa masa lalu. Tan Sri Muhyiddin Yassin sentiasa bercakap tentang pencapaian besarnya sebagai pemimpin negara, tetapi itu adalah masa lalu. Apa yang ditawarkan untuk masa depan? Tiada apa. Sudah tiba masanya Muhyiddin berundur, kata Zaid Ibrahim. Bersatu tidak cukup fokus untuk membuktikan ia adalah parti masa depan. Mereka tidak menawarkan apa-apa yang baru kecuali membawa pakatan politik dalam bentuk gerakan yang tidak bermaya. Orang Melayu di tanah Melayu kini mencari pemimpin yang boleh membantu mereka mencari tempat di bawah sinar matahari, bukan mengenang, katanya menerusi hantaran di X pada Ahad. Tambah beliau lagi, bukan hanya Muhyiddin, Presiden PAS yaitu Hadi Awang juga perlulah berundur juga. Bukan hanya Muhyiddin, tapi Tan Sri Abdul Hadi Awang juga perlu berundur. Justru katanya PAS dan Bersatu mesti mula menukar pemimpin dengan mengadakan kongres yang luar biasa. Hadi hanya bercakap tentang ketakutan DAP, apa yang berlaku kepada orang Melayu di Singapura. Taktik menakutkan tidak lagi berfungsi. Sudah tiba masanya dia berundur. Bawalah barisan pemimpin politik sebenar yang boleh memberi persaingan kepada Anwar Ibrahim, katanya lagi. Pada masa yang sama, ujar beliau, model ekonomi Islam lebih sesuai untuk membantu golongan miskin di negara ini. PAS di bawah ulama gagal memanfaatkan Islam sebagai pemangkin sosial dan ekonomi. PAS belum mampu menawarkan pelan induk ekonomi yang boleh meraih undi, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, apa pula pendapat Anda tentang
kedudukan Muhyiddin dan Hadi Awang di Perikatan Nasional. Perlukah mereka benar-benar letak jawatan berundur? Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita sebenarnya sudah lama mencari apa komen daripada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional selepas mereka kalah teruk dalam pilihan raya KKB sebentar semalam. Akhirnya orang pertama yang muncul ialah siapa lagi kalau bukan Peja. Peja merupakan timbalan Presiden Parti Bersatu yang kalah itu. Peja mempersalahkan pengundi luar yang tidak pulang. Itu yang menjadi puncak kononnya PN kalah. Tapi sebenarnya beramai netizen kata, kalau dah kalah jangan salahkan orang. Kata mereka, kenapa pula pengundi luar yang tidak pulang menjadi puncak masalah kekalahan PN? Bukankah kerana PN kalah kerana tidak lagi disukai oleh pengundi di PRK ataupun di KKB Kuala Kubu Bahru, kata mereka. Ahmad Faizal akhirnya bersuara kata bahawa pengundi luar tidak pulang puncak PN kalah PRK KKB. Apa pula pendapat anda tentang dapatan daripada Peja ini? Adakah anda setuju dengan dapatan Peja tersebut? Perikatan Nasional tidak menolak kemungkinan faktor pekerja luar yang tidak pulang mengundi menyebabkan parti itu kalah dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru pada Sabtu. Ramai yang kata itu bukan kerana mereka tak pulang, tapi kerana protes mereka terhadap Perikatan Nasional. Dan juga ada juga yang kata mengaku sajalah itu ialah hukum karma untuk orang yang mengkhianat Pakatan Harapan dalam langkah Sheraton yang lepas, termasuklah Parti Bersatu yang tiba-tiba menjadi pengkhianat besar, kata mereka. Janganlah salahkan pula pengundi yang tak pulang, kata mereka lagi. Timbalan pengerusinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata daripada analisis awal yang dilakukan pihaknya, didapati peratusan pengundi luar balik mengundi pada PRK KKB adalah rendah. Kita dapati ada kumpulan yang bekerja di luar tidak mengambil kesempatan untuk pulang mengundi dan kita lihat di situ peratusannya rendah, katanya. Tapi netizen menjawab persoalan ini, menjawab pengakuan daripada Faizal Azum ini, mengatakan bahawa belum tentu yang pulang itu nanti menyokong PN. Silap-silap hari bulan yang tak pulang itu akan lebih menyokong Pakatan Harapan, kata mereka. Kalau yang tak pulang itu menyokong Pakatan Harapan, silap hari bulan majoritinya lebih besar lagi menyokong Pakatan Harapan, kata mereka lagi. Kerana kebanyakan yang bekerja di luar itu ialah orang yang bekerja di bandar yang mungkin sudah terpengaruh dengan sentimen menolak Perikatan Nasional. Faizal Azumu berkata demikian pada sidang media mengenai keputusan PRK Kuala Kubu Bahru di Pusat Gerakan Utama PN di Bandar Utama Batangkali di sini pada Sabtu. Hadir sama pengerusi PN Selangor merangkap pengarah PRK Kuala Kubu Bahru, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Pakatan Harapan PH terdahulu dilapor berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru yang disandang sejak 2013 selepas calonnya Pang Shou Tau menang dalam pilihan raya kecil PRK kali ini. Kemenangan itu juga menyaksikan wanita berusia 31 tahun berkenan menewaskan 3 pencabarnya, iaitu calon Perikatan Nasional PN Khairul Azari Saud, Hafizah Zainuddin mewakili Parti Rakyat Malaysia dan seorang lagi calon bebas. Mengulas lanjut, Ahmad Faizal juga timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkata, peratusan keluar mengundi secara keseluruhan yang direkodkan juga rendah, iaitu sekitar 61% sahaja. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Adakah anda setuju dengan tindakan itu? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya tertarik dengan satu hantaran di laman YouTube yang menulis dengan kata, walaupun Perikatan Nasional berkempen dengan jual agama, jual kaum dan serangan peribadi, mereka tetap kalah. Senjata PN tumpul
tumpul dalam pilihan raya, dan diramalkan PN akan terus tumpul dan terus tumpul, dan akhirnya tidak akan menang lagi walau satu pun kerusi di mana-mana negeri. Itu ramalan, dan itu juga dianggap bernas. Ada logiknya. Senjata ataupun senjata PN tumpul. Walaupun jual agama, jual bangsa, jual kaum, dan serangan pribadi, tetap tidak berjaya. Walaupun DAP dianggap sebagai satu entiti yang sering diserang dengan serangan-serangan begitu, tapi kali ini masih menang. Kenapa? Saya tertarik juga dengan satu hantaran di Harapan Daily. 3 faktor kemenangan kerajaan. Nomor 3 itu ada kaitan dengan Perikatan Nasional. Kerajaan perpaduan berjaya membuktikan sokongan pengundi kepada pemerintah masih lagi kuat selepas memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru dengan majoriti yang cukup selesa. Bagi Setiausaha Agung Amanah, Fadzil, terdapat 3 faktor yang mendorong kemenangan itu, dengan salah satunya berpunca daripada penolakan rakyat terhadap politik 3R, yaitu agama, kaum, dan raja. Faktor pertama adalah keyakinan rakyat terhadap kemampuan kerajaan melaksanakan dasar perubahan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Agenda ekonomi yang dilaksanakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mula menunjukkan hasil, dan ini memberi impak kepada kompas pengundian dalam PRK ini, ujarnya dalam satu ulasan terbarunya. Faktor kedua adalah komitmen Jentera Perpaduan PHBN yang tinggi dan kerjasama kedua-dua parti yang kukuh. Menurutnya, pengukuhan jentera kedua-dua parti itu penting kerana ia melambangkan persefahaman di peringkat akar umbi yang menjadi kekuatan kerjasama koalisi politik baharu negara. Manakala faktor ketiga pula ialah kemenangan kepada blok pemerintah disebabkan pengundi terutama Melayu menolak politik 3R dimainkan Perikatan Nasional. Melayu terutamanya ahli dan penyokong UMNO telah kembali menyokong UMNO yang mengukuhkan kerjasama PHBN. Orang Melayu mula sedar pentingnya agenda pembangunan berbanding politik gulau dan sempit yang merugikan, ujar beliau. Selain itu, Faiz berpandangan kemenangan di ketiga-tiga PDM yang difokuskan amanah, iaitu Kuala Kubu Baru, Air Jernih, dan Kerling, menunjukkan jentera parti itu semakin matang dan bersemangat untuk terus berjuang memastikan kemenangan perpaduan dalam pilihan raya umum ke-16. Beliau menyifatkan majoriti 3,869 undi diperoleh oleh Pang Sok Tau adalah kemenangan sangat signifikan kepada kerajaan perpaduan. Selain daripada itu, satu lagi laporan yang lebih menarik ialah buat kali pertamanya anggota beruniform kembali menyokong kerajaan pertama kali. Ada rakan parti mesej dekat mana? Maaf tidak hadir ke Sentul kerana saya memilih ke Kuala Kubu Bahru. Ini cerita daripada Norman Rezwan. Saya tahu ramai rakan-rakan di Sentul untuk meraihkan ulang tahun parti ke-25. Jadi saya rasa tidak adil tinggalkan rakan-rakan kita yang terus berjuang di KKB, katanya. Selain Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, kelihatan Bro Hanafi Segenta Kumar juga turut ke sini, dan Kamurul Bahrin Zahid. Kami berkumpul di pejabat UMNO bahagian Hulu Selangor. Saya kagum dengan sokongan UMNO untuk pilihan raya kali ini, katanya. Mereka begitu bersungguh-sungguh seolah mereka yang bertanding. Bagi saya, selain PH, keperluan UMNO untuk bersama-sama bekerja keras bukan sekadar untuk kemenangan Pang Sok Tau, tetapi demi mengembalikan keyakinan ahli UMNO dan orang Melayu bahawa parti itu masih relevan. Hujan lebat sepanjang perjalanan membuatkan jarak yang hanya 80 km memakan masa 2 jam lamanya. Setiba di sana, saya disapa TikTokers terkenal Wan Mat Hussein, seorang anak muda yang berani dan sangat berbakat dalam ceramah-ceramah politiknya.
tak balik lagi spontan dari saya. Saya salut kepadanya sebab dia hadir pada hari Kamis lalu untuk bersama TikTokers sepatutnya pulang selepas itu, tetapi terus bersama hingga ke saat akhir perjuangan. Sekejap lagi saya nak balik Kelantan, kata Wan Mat Hussein. Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas pengorbanan membantu calon. Anak muda sepertinya yang kita mahukan bersemangat untuk berjuang hingga ke akhir. Bercerita mengenai pilihan raya kecil PRK ini jelas menunjukkan sokongan bukan Melayu kepada calon perpaduan 95%, manakala orang Melayu sekitar 32%. Lebih menarik akhirnya, undi POS atau undi awal buat pertama kalinya kembali menyokong kerajaan memerintah, yaitu Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru PRN 2023. PN mendapat 530 undi daripada undi POS. Pakatan Harapan dapat 146 undi. Sekarang, PRK Kuala Kubu Bahru 2024, PH mendapat 592 undi dan PN pula mendapat 156 undi. Bermakna, hasutan perkauman tidak lagi berkesan kepada anggota beruniform di KKB. Ya, signal yang baik dan saya harap usaha berterusan dengan gerakan ILID untuk membawa kembali anggota beruniform bersama kerajaan untuk memastikan usaha reform negara berjaya. Menambah nikmat kemenangan semalam apabila 3 kawasan majoriti Melayu berjaya dimenangi kerajaan perpaduan yang dulu dimiliki oleh Perikatan Nasional. Ia signal kejayaan UMNO bersama sokongan gerak kerja Pakatan Harapan berkempen di kawasan tersebut. Tahniah. Jika kerjasama ini mampu kekal hingga Piala 16 nanti, tiada mustahil kerajaan perpaduan akan kekal sekali lagi. Kenapa saya kata begitu? Bertanya kepada saya, antara faktor kemenangan ini berpunca dari kesilapan PN berkempen. PN berkempen seolah-olah mereka bertanding di Terengganu. Masyarakat di KKB pertamanya 48% bukan Melayu. Kedua, masyarakat Melayu KKB walaupun dianggap luar bandar, tetapi mereka adalah masyarakat Melayu semi-urban. Keceluparan Taqiyuddin Hasan mencerca Perdana Menteri ke-10 sebenarnya memakan diri sendiri. Pas dilihat membawa politik fitnah, mengaibkan dan pasti lari daripada ajaran Islam. Begitu juga serangan pemimpin-pemimpin pembangkang terhadap PMX, sedangkan ia bukan PRU. Ini adalah PRK yang bercerita tentang masyarakat setempat. Sepatutnya serangan dituju kepada Menteri Besar Selangor kerana ia soal takbir urus negeri. Apabila berkempen lari dari konteks pilihan raya di KKB itu sendiri, yaitu permasalahan setempat, rakyat Melayu yang bijak di KKB merasakan PN hanya memainkan kempen sentimen fitnah dan kebencian. Apa kami rakyat di KKB dapat? Manifesto lewat dari Perikatan Nasional. Sedangkan calon kerajaan perpaduan Pang Sok Tau di setiap ceramahnya tanpa menghina lawan hanya perlu memberitahu manifesto atau agenda yang ingin dibawa olehnya jika menang di KKB. Itu bezanya pemimpin bijak dengan pemimpin yang bankrupt idea, hanya tahu mencerca lawan tanpa agenda pembangunan ekonomi. Mereka bukan bawa politik nilai tetapi hanya politik kebencian antara kaum. Saya yakin PN panik. Ini kerana mereka sekarang faham kempen perkauman hanya laku di kawasan Melayu, itu pun Melayu luar bandar atau desa. PN gagal menghasut Melayu bandar atas faktor akademik. PN tahu jika mereka terus berterusan membawa agenda Melayu, mereka hanya mampu paling kuat menguasai 73 kerusi parlimen. Jika selebihnya solid kepada kerajaan perpaduan, bermakna impian mereka untuk menjadi kerajaan musnah. Melihat politik Sabah dan Sarawak yang benci dengan perkauman, PN sebenarnya terjerat dengan mainan politik mereka sendiri. Agenda perkauman dan agama tidak akan membawa PN untuk pergi lebih jauh kerana rakyat Sabah dan Sarawak 100% menolak ekstremis perkauman. Pastinya pemimpin atau kerajaan negeri lebih selesa bersama PHBN yang dilihat sangat toleransi antara kaum. Buat kerajaan perpaduan jangan terlena.
perkuatkan media-media untuk rakyat tidak tertipu dengan fitnah saban hari dari PN. Fokus kepada anak-anak muda yang dianggap pengundi putih. Saya akan menganalisis lebih terperinci jika mendapat perincian jumlah pengundian di PDM berdasarkan pecahan kaum dan saluran undi atau umur. Postmortem perlu dilakukan di mana faktor kemenangan dan kelemahan di PRKKKB ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini.